Kisahnya berbunyi begini. Nyaris bercerai gara-gara gangguan jin dalam badan. Dia punya ni kisahnya. Begitulah situasi yang dialami ibu kepada dua anak apabila tahun ketiga perkahwinannya bersama suami tercinta diuji dengan musibah. Kisah dilalui wanita tu dikongsi adiknya menerusi satu bebenang di Twitter sehingga menjadi tular. Menerusi perkongsian tu, pemuda yang dikenali sebagai Fakrun turut bercerita berpengalaman dia menguruskan kakaknya ketika diganggu jin beberapa bulan lalu. Menurut Fakrun, kakaknya pernah mengalami kejadian pelik ketika belajar di sebuah sekolah menengah tinggi agama di Muar Johor kira-kira 13 tahun lalu. Kakak saya ni boleh dikategori sebagai seorang yang warak. Bukan nak riak, tapi ini memang kisah benar. Dia solat tak tinggal, rajin baca Quran, tiap pagi bangun mesti buat tahajud. Ada satu hari tu, dia bangun pagi nak buat tahajud. Surau ni pula agak jauh dengan bilik tidur perempuan sekolah tu lah. Bila dah sampai surau nak buat tahajud, tiba-tiba dia nampak seorang lelaki wajah cerah tinggi berjubah bersih di saf lelaki yang baru nak solat. Jadi dia tak kisahlah sebab tak expect apa-apa dan terus ambil wuduk. Lepas ambil air semayang tak sampai berapa minit, dia masuk surau, tengok lelaki berjubah tu hilang. Mana dia pergi ni? Jadi pelik lah kat situ kan. Jelas Fakrun, pada awal perkahwinan kakak dan suaminya tiada sebarang masalah sehingga tahun ketiga rumah tangga mereka hampir musnah. Kenapa pula kan? Benda kecil boleh jadi besar. Mereka hampir bercerai. Mereka selalu bergaduh sampai satu tahap kakak cakap dia benci sangat tengok muka suami dia. Astaghfirullahalazim. Satu hari tu kakak saya balik rumah family kami di Johor Bahru. Malam tu kami lepak depan ruang tamu. Maklumlah rindu, dia lama tak balik lah kan. Masa tu kakak cerita, dia selalu mimpi buruk. Semuanya mimpi pasal binatang. Kejap mimpi ular, kejap mimpi family ada bencana. Saya dengan mak pelik lah dan rasa tak sedap hati. By the way, kakak saya ni jenis pendiam dan buat hal sendiri je. Itu perangai dia lah kan. Jarang bercerita dan luahkan perasaan dia katanya. Disebabkan perkara tu, Fakrun berkata mereka merancang untuk menghantar kakaknya berubat di sebuah pakar perubatan Islam. Belum pun tarikh temu janji, sesuatu pelik berlaku terhadap kakaknya. Pukul 11 pagi, Jumaat, kakak tengah mandikan anak dia. Dalam toilet tu, ada cermin besar. Tiba-tiba dia jerit kuat. Saya tengah syok tengok TV. Apa lagi memang terkejut lah kan. Dia panggil Angah. Cepat Angah, cepat. Saya dah cuak lah ingatkan apa-apa jadi kat dia, anak dia. Saya datang, dia suruh cepat ambil phone dan buka surah Ruqyah. Saya tunggu kat ruang tamu. Bila dia dah habis mandikan anak dia dan on the way ke bilik, kakak jerit lagi. Tapi kali ni jeritan lain sikit katanya. Panik dengan keadaan tu, Fakrun berkata dia secara spontan melaungkan azan dalam keadaan kaki menggigil ketakutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam itulah kot, dia takut kan. Bila tengah azan tu, dengan mata merah, kakak pandang muka saya dengan reaksi marah. Ya Allah, saya macam nak pitam. Nampak dia kata, dah habis azan, kakak still meracau, keadaan makin panik. Saya terus call mak ayah saya yang tengah kerja.
Lepas tu makcik jiran sebelah kanan rumah datang tolong. Dia tenangkan kakak kan. Tenang. Waktu tu kakak menangis, cakap dia sakit badan sebab tengah lawan lah kan. Saya tengok pun terseksa kakak saya masa tu. Saya pun buka surah Ruqyah. Tapi kakak datang meja ambil phone, terus paling phone tu yang ada bacaan Ruqyah tu lah kan. Selepas insiden tu, Fakrun berkata seorang ustaz datang merawat kakaknya. Tengah-tengah berubat tu, saya tengok ustaz tu panggil jin tu masuk dalam badan kakak. Pandangan dari belakang, dengan lenggang-lenggoknya badan kakak berjoget macam ke kiri dan ke kanan. Begitulah kot kan. Jadi bermulalah komunikasi antara si jin dengan ustaz. Rupa-rupanya lelaki berjubah cerah putih yang kakak jumpa zaman sekolah dia itulah jinnya. Dia kata jatuh cinta dan ingin bersama dengan kakak buat selama-lamanya. Bayangkan, since zaman tu sampailah tahun 2020, berapa lama dah jin tu ada dalam badan kakak, sampai dah beranak pinak. Ustaz pun keluarkan jin jantan dari badan kakak tu. Tapi yang keluar cuma ketua. Konco-konco belum keluar lagi. Ustaz cakap nak keluarkan yang lain tu kena selalu solat, selalu mengaji untuk lemahkan semua jin tu, katanya. Bagaimanapun Fakrun lega apabila kakaknya semakin pulih berkat bantuan ustaz dan juga keluarga. Alhamdulillah, kakak makin pulih. Jadi keadaan kakak dah kembali seperti biasa. Hubungan dengan suami pun dah okey. Jadi ustaz pun datang balik rumah untuk pagar rumah saya lah. Jadi saya cerita perkara sebenar dan pengalaman saya sendiri. Tak ada kena-mengena antara hidup atau mati. Sama-samalah kita jaga amalan kita, insya-Allah. Yakin bahawa Tuhan tu sentiasa ada di sisi kita, katanya. Sekian. Terima kasih.